أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. Ayat 42 sampai 47 Suratul Hajj. Dan jika mereka yang kafir itu, ini masuk cerita baru ni. Dan jika mereka yang kafir itu mendustakanmu wahai Muhammad. Ni dalam hal dakwah, dalam hal seru manusia pergi ke jalan kebaikan. Fitrah semula jadi pesan manusia yang kafir menentang, dia tak terima ajaran yang sebenar. Tu tabiat orang kafir setiap generasi manusia yang menentang habis-habis. Dia lawan kira katanya sup sampai mati. Setengah-setengah nabi, setengah-setengah rasul dibunuh. Lepas tu banyak di kalangan Bani Israel nabi-nabi mereka dibunuh hidup-hidup. Lepas tu diseksa pula. Ni orang Bani Israel yang Allah Ta'ala cerita di dalam Quran. Ayat ni, dan jika mereka yang kafir itu mendustakanmu wahai Muhammad. Ni kafir musyrikin Mekah utama sekali. Maka yang demikian tidaklah pelik. Kerana sesungguhnya sebelum mereka, iaitu sebelum daripada puak-puak musyrikin Mekah itu, siapa tu? Kaum Nabi Nuh dan Ad, iaitu kaum Nabi Hud, serta Thamud, kaum Nabi Saleh, telah juga mendustakan Rasul masing-masing. Dan demikian juga kaum Nabi Ibrahim dan kaum Nabi Lut, juga penduduk negeri Madian, iaitunya kaum Nabi Shu'aib, dan Nabi Musa juga. Dan Nabi Musa juga telah didustakan. Ni Allah Ta'ala wikan melancai kepada Nabi, royak kepada Nabi, katanya bukan mung sore hei Muhammad ditentang ataupun tidak disetujui, tidak diterima ajaran mung. Hak muduk royak. Bukan orang musyrikin Mekah saja, bahkan zaman-zaman dulu pun macam itulah juga. Maka aku memberi tempoh kepada orang-orang kafir itu. Ni tiap-tiap yub samai Allah wi lagi masa. Belalah pok-pok dia buat jahat, buat karuk, menetai, bunuh nabi, buat gotu, buat gani, banyak-banyak perkara yang pok dia buat. Kemudian aku menimpakan mereka dengan azab seksa. Dengan yang demikian, perhatikanlah bagaimana buruknya kesal kemurkaan aku. Hak nak sini ni. Dah tak dengar ajaran Rasul, ajaran Nabi, maka akhir sekali hancur orang-orang yang menetai saat ni. Maka Allah royak fakaifa kana nakir.
Bagaimana kau keadaan buruknya kesal kemurkaanku. Murka ni maknanya marah. Mari ayat yang ke-45 sebagai bodrian kepada kita. Kita orang duduk dalam yub samai akhir dunia ni. Maka bukan sedikit negeri-negeri yang kami binasakan disebabkan kezaliman penduduknya, lalu rutuh ranoklah bangunnya. Pada zaman-zaman dulu orang buat rumah tak tinggi supaya zaman sekarang. Rumah selapis 2 lapis. Goliknya selapis 2 lapis. Hak pasal rumah. Tapi kalau lah bukit, pok-pok zaman-zaman dahulu tebuk jadi tempat duduk. Wa yanhituna minal jibali buyuta. Orang-orang zaman dulu dia tebuk bukit sebagai tempat duduk. Maka rutuh juga bukit-bukit saat ni. Nah, rumah-rumah yang pok-pok dia bina. Dan bukan sedikit pula telaga yang telah terbiar. Apa tu hai raya? Wa bi'rim mu'attalah. Telaga-telaga hot air jernih, orang-orang ambil untuk minum dan untuk mandi pada zaman dulu, masya-Allah. Banyak yang pok-pok dia duk buat. Tapi apabila orang di zaman tu diturun bala ataupun diperacur oleh Allah Taala, maka telaga hak molek-molek sak wainam hak orang zaman dulu duk mandi terbiar belaka. Maknanya tidak dicara. Sebab apa? Sebab orang mati belaka. Acuh habisnya. Kalau dah kita tengok pun, kita tengok sak dia panggil. Kita tengok kesal yang Allah Ta'ala waktu turun bala terhadap orang-orang zaman dahulu. Lagu tu lah keadaan yang mewah dengan apa? Harta benda, kekayaan, gotu goni habis. Dan istana yang tersergam telah kosong ditinggalkan. Istana-istana besar seperti apa? Istana Raja Sabak pada zaman dahulu. Masya-Allah. Sing amnu ikhwam saduak yang ada pada zaman dahulu, masya-Allah. Molek tapi hancur habis. Negara-negara kalau kita tengok pada zaman sekarang hak jadi kesal kepada orang-orang zaman dahulu, terutamanya dalam Tawan Auckland. Sebab manusia duduk mula-mula duduk situ ada dengan hawa, tak ada royak dalam Quran kata duduk di Europe ke Amerika, tak ada. Royak situ Tawan Auckland tu lah tempat adanya mula-mula manusia. Lepas tu kau biok giduk rata-rata tempat. Cuba kita gambar katanya, apabila manusia duk pergi bina tamadun kemajuan mereka itu di rata-rata seluruh dunia, akhir sekali apabila bala Allah Ta'ala waktu turun, sama ada gempa bombing, angin, ribut, kilat, air bah dan sebagainya, lagu tu lah. Ini orang yang diraka Allah rakyat kepada kita. Sebab tu jadi bodrian kepada orang-orang yang boleh kita tengok tempat-tempat yang berkesan pasal itu. Tuhan pun royak di dalam ayat 40 ni. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Gapo tu? Oleh itu bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi supaya dengan melihat kesal-kesal yang tersebut mereka menjadi orang-orang yang ada hati yang dengannya mereka dapat memahami, atau ada telinga yang dengannya mereka dapat mendengar. Ni Tuhan suruh kita jalan ni. Bukan sampai kau wajib jalan atas muka bumi tak. Tapi untuk nak pergi cari, nak pergi tengok kesal-kesal orang zaman dahulu yang diraka kepada Allah macam mana. Sebab tu bila kita pergi di tempat mana-mana saja, sama ada dalam negeri ataupun luar negeri, nak jadi bodrian kepada kita. Bukan pergi pukul gambar selfie klik. Nah, tak boleh perkara. Ini memang menjadi
perjalanan yang kosong dia panggil. Tapi kalaulah kita niat perjalanan kita untuk nak pergi tengok makhluk Allah Taala, tempat-tempat yang berkesan dan boleh memberi semangat, boleh jadi pengajaran kepada hidup kita, masya-Allah. Benar-benar pasal ini dia akan kesan dalam jiwa perasaan kita. Sebab itulah Allah royak tanya dalam sini. Hati apabila kita tengok pak tu nak, ya hati itu dengan sendiri boleh ambil bodrian. Telinga pun boleh dengar gapo hak masih lagi boleh terdengar. Tetapi kalaulah mereka mengembara pun tidaklah juga ada gunanya. Gapo? Kerana keadaan yang sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta. Tetapi yang buta itu ialah mata hati yang ada di dalam dada. Ni tu hayat ni. Walakin apa? Fa innaha la ta'mal absar. Bukan buta mata dak. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tapi hak buta yang sebenar iaitu hati hak ada dalam dada ni. Hak ni hak buta. Dia buta sini so, dia tak kenal dah gapo-gapo. Agama tu pun dia tak terima, kebenaran dia tak terima, kecek cara hidup, makan, tidur, semua tiap-tiap cara dia tak terima dah. Dia buta mata hati, Tuhan katuk mata hati. Allah, ni perlu benar kepada kita pakak fikir dan pakak ambil pengajaran yang setinggi-tinggi pengajaran yang Allah Taala royak. Walaupun ayat ni sakut dengan keadaan orang-orang zaman dahulu, tapi dia kiokong dua itrung dengan hidup kita pada zaman sekarang ni. Orang zaman lah ni, dia mudah pergi ya. Naik kapal terbang, pergi situ, pergi sini, pergi situ. Tong tiao. Pakak kita tengok tempat tu, tempat ni. Tapi hak naknya bukan arti kita senuk-senanในเรื่องการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว Tapi naknya kita ambil pengajaran gipak tu, masya-Allah, tempat ni tempat yang berkesan dalam hidup manusia pada zaman dahulu gitu. Pas kita hidup pun di zaman akhir-akhir belakang ni, jangan kita dak seka katanya lama lagi lah kiamat lah ni, dekat-dekat dengan nak kiamat dah. Cuma kita tak tahu katanya bila nak berlaku. Bunga-bunga hari kiamat berlaku dah. Cuma duk tunggu tanda-tanda hari kiamat hak besar. Tapi kisah orang-orang zaman dahulu, cerita-cerita yang sudah pun berlaku, sama ada Tuhan royak di dalam Quran ataupun tak ada royak di dalam Quran, semua tu penbodrian kepada hidup kita. Di samping tu kita yakin juga dengan kemajuan yang manusia bina pada hari ni, alangkahan buat gotu buat gani supaya jadi apa tu? Jadi bodrian kepada anak cucu kita sikit lagi. Dengan kemajuan yang ada pada zaman sekarang ni, orang kit kon produk gotu produk gani, umuh-umuh cuba kita gambar, umuh-umuh tinggi. Sikit lagi orang sikit lagi, misal katanya 200 tahun sikit lagi anak-anak cucu kita, dia akan kecek orang hak duk di zaman kita lah ni. Arayat tam gotu besok berlaku gotu gani, semuanya tercatat di dalam sejarah belaka. Supaya kita duk mengaji sekarang ni, kita duk mengaji sejarah orang-orang zaman dahulu. Lepas tu apa kita tak buat sejarah kata? Ni soalan ni. Kalaulah kita duk mengaji sejarah orang-orang belum pada kita, sama ada hak peribadi ataupun dengan secara umum, sejarah ulama ke, sejarah politik ke, sejarah orang yang berkesan ataupun orang yang bawa jasa yang molek-molek di dalam masyarakat ataupun jasa orang tak molek, orang jahat, orang karuk dan sebagainya, tercatat di dalam sejarah-sejarah. Tapi kita ni minta maaf bombing tempat kita ni, bombing orang kecek Melayu kita ni, siapa nak buat sejarah? Buat sejarah supaya anak cucu kita sikit lagi bukan hanya pumcai dengan tok nenek kita saja dak, tapi pumcai dengan orang di zaman sekarang ni yang boleh membina, boleh catat, boleh memahatkan sejarah kepada orang di tempat kita pada zaman-zaman sikit lagi. Tu sebab itulah
kita ni kena jadi tinggal kesel-kesel yang berjasa. Ikut siapa nak tinggal kesel gapo, duduk di masing-masing. Hak naknya tinggallah kesel yang baik kepada orang ramai. Apatah lagi kalau sekiranya kita boleh tinggal kesel kepada ummah, kepada orang ramai. Orang boleh duk sebut nama-nama kita, masya-Allah. Bukan kita bangga dengan orang nak sebut nama kita dak, tapi semua tu adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk di Allah beri taufik hidayah, beri kepandaian, kebijaksanaan kepada setengah-setengah orang supaya kita puncai dah. Orang-orang zaman dulu kalau kira ulama ni, Syekh Daud tak ada orang tak kenal. Syekh Daud Al-Fatani terkenal belaka, terutamanya di bumi Mekah, bumi Melayu kita. Dia tulis kitab dengan bahasa Melayu, bahasa Arab. Syekh Ahmad, Syekh tu Syekh ni banyak tok Syekh pada zaman-zaman dahulu, masya-Allah. Nah, kesal-kesal orang zaman dahulu. Lepas tu kita jangan hanya berbangga, minta maaf ni, jangan berbangga dengan benda 1, 2, 3 dengan orang zaman dahulu hok duk buat saja dak. Bahkan kita zaman sekarang ni kita kena bina jadi tercatatnya sejarah. Gambar ada dah. Kena bina sampai ke tertulis, tercatatnya sejarah dalam lambaran sejarah dia panggil. Boleh orang-orang sikit lagi berasa katanya, oh, bukan hanya kita duk ngaji di zaman hak tok nenek kita zaman-zaman dulu beratus tahun saja, bahkan zaman sekarang ni pun boleh kita orang sikit lagi pakat-pakat ngaji. Masya-Allah. Ani Allah rayak di dalam Quran ni supaya kita tengok. Naknya pengajaran, modern daripada apa yang berlaku pada zaman-zaman dahulu. Nah, insya-Allah saya terjemuh hanya sampai ayat yang ke-40 ni. Baca ayat 47 sikit lagi, insya-Allah kita sambung semula ayat yang ke-47 dan seterusnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.